So ini dia iPhone first generation yang mula diperkenalkan oleh Steve Jobs pada tahun 2007. Thanks to Grid Studio untuk bagi frame iPhone ni. Now aku nak ceritakan tentang sejarah iPhone, dan masuk tahun 2024 ni usia iPhone dah mencecah 17 tahun guys. So kalau kita tengok seorang budak lelaki yang berusia 17 tahun ni should be diorang ambil SPM lah kan. So iPhone diperkenalkan pada tahun 2007 oleh Steve Jobs. Dan tahun tu adalah era masa zaman BlackBerry, Sony, Nokia, Motorola dan banyak lagi lah brand-brand OG yang kita familiar. Kalau korang lahir 90s, 80s ataupun early 2000 mungkin korang familiar lah. Persaingan dalam industri mobile phone masa zaman tu tidaklah sehebat macam sekarang ni yang kita nampak teknologi, inovasi tu macam terlalu laju sangat kan. Tapi masa zaman tu aku rasa inovasi ataupun revolution untuk mobile phone tak adalah terlalu laju sangat dan dalam pace yang okey lah kan. So that's why bila Apple keluarkan iPhone masa tahun 2007, dia macam dah mula merubah inovasi ataupun revolution kan mobile phone tu sendiri. Daripada sebuah phone yang membosankan, ada keyboard, skrin yang kecil sangat, so Apple ubah dengan cara phone yang baru. So diorang gelar sebagai iPhone. What we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Dan gabungkan tiga elemen berbeza. Yang first kali adalah iPod, internet communication dan juga sebuah mobile phone. Dan kalau korang tengok presentation Steve Jobs masa perkenalkan iPhone tu, korang boleh nampak yang repeating tau. Dia cakap gabungan iPod, internet dan juga phone dalam sebuah smartphone digelar sebagai iPhone. Dan masa tu juga aku rasa antara presentation yang unik lah daripada Steve Jobs, sebab aku tak pernah nampak lagi presentation produk sehebat macam apa Steve Jobs buat. Sebab dia present bukan pasal produk tu sendiri, tapi cara dia cakap tentang produk dia, cara dia marketkan produk baru dia. So itu yang membuatkan Steve Jobs ni unik, dan dia ada style yang tersendiri membuatkan aku rasa mungkin ramai admire lah dengan cara penyampaian Steve Jobs tentang produk yang diorang baru keluarkan. Bercakap pasal iPhone, kita dah 17 tahun nampak model iPhone, daripada iPhone first generation, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5S sampailah sekarang ni kan. Dan kalau korang nak tahu, masa first generation iPhone dulu, CEO Microsoft yang popular juga masa zaman tu iaitu Steve Ballmer ada interview dengan media. Bila wartawan tu tanya tentang iPhone dan juga dengan harga yang mahal macam tu, Steve Ballmer ni gelak macam tu je kan. $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. Sebab dia cakap yang iPhone ni mahal dan juga tak ada keyboard, physical keyboard yang biasanya ada masa zaman tu. Dia kata susah nak buat email. Dan aku rasa mungkin dia memberikan satu tamparan yang hebat jugalah untuk pengeluar ataupun jenama-jenama besar teknologi masa zaman diorang kan. Terutamanya macam Sony, Samsung mungkin masa tu tidaklah sehebat macam sekarang. Samsung masa tu dia underrated sikit, tapi dia ada. Aku rasa kalau banyak-banyak jenama mobile phone ni, Samsung jenama OG yang paling lama sekali dan juga paling konsisten sekali. Sampailah sekarang ni masih disebut-sebut. Sebab aku rasa Samsung ni adalah jenama yang suka mengikut peredaran masa dan juga adapt dengan perubahan zaman lah. So daripada dulu, daripada tahun 90s lagi sampailah sekarang ni, Samsung masih konsisten. Tak macam Nokia, Sony, Motorola, BlackBerry kan. So diorang ada keegoan tersendiri, dan macam Microsoft sendiri. So ya, aku rasa Samsung dengan Apple ni dia ada macam standard yang tersendiri, membuatkan Samsung dengan iPhone ni antara persaingan yang hebat jugalah untuk industri smartphone sekarang ni yang kita nampak. So now bercakap pasal iPhone masa first, and then iPhone 4, 4S. 4S tu adalah model terakhir projek Steve Jobs sebelum dia meninggal. So kita nampaklah masa tu fundamental design dan apa yang Steve Jobs nakkan pada sebuah smartphone. Korang boleh nampak pada iPhone 4S masa tahun tu. Dan lepas tu Tim Cook ambil alih. Apple punya vision tu memang berubah dan dia macam bawa direction yang barulah untuk iPhone tu sendiri. So that's why sejak iPhone 5 memang korang nampak rekaan yang sedikit baru, yang lebih sturdy, boxy design, dan aku boleh katakan itu boxy design yang pertama daripada Apple lah untuk sebuah iPhone yang very boxy. Reka bentuk dia memang lebih kurang macam iPhone yang sekarang ni lah, iPhone 14 ataupun iPhone 15. And then diperkenalkan iPhone 5S. Masa tu adalah iPhone pertama dengan fingerprint scanner dekat power button.
And then lepas tu tiba-tiba Apple perkenalkan pula iPhone 5C versi budget dengan body plastik. Aku rasa 5S antara model yang ikonik dan juga klasik Apple lah. So lepas tu Apple perkenalkan iPhone 6 series pada tahun 2014. Dan aku rasa ini adalah satu turning point untuk Apple ataupun Tim Cook sendiri sebab berjaya mencipta sebuah iPhone yang disukai ramai. Sebab kalau korang tengok berdasarkan sale untuk iPhone 6 dan juga 6 Plus, ini adalah iPhone yang paling laku sekali dalam sejarah pengeluaran iPhone tau. Kalau bandingkan dengan model iPhone lain, mungkin ada juga yang dapat sale yang tinggi, tapi 6 Plus ni yang paling tinggi sekali, top 1 untuk iPhone yang diorang pernah keluarkan, dan penjualan dia dalam masa yang agak lama juga tau. Aku rasa memang berjaya lah masa Tim Cook keluarkan iPhone 6 dan juga 6 Plus sebab masa tu dia memberikan rekaan yang lebih fresh, size yang lebih besar, sebab masa zaman 2013-14 tu memang orang dah menggunakan phone macam persaingan daripada Samsung, persaingan daripada Sony, persaingan daripada jenama China yang menggunakan skrin lebih besar daripada iPhone 5S. So that's why tahun tu diorang buat iPhone dengan saiz yang lebih besar. Cumanya masa tahun tu juga ada kontroversi tentang kualiti untuk body iPhone 6 yang ada band gate, yang rambut serapi reveal tu kan, tentang dia punya body mudah bengkok letak dalam poket apa semua. But still ramai juga beli tau iPhone 6 dan juga 6 Plus. Aku macam impressed juga. Walaupun kontroversi tu memang ramai tahu, tapi orang still beli iPhone. So, it's not just about the product tu sendiri, tapi brand. Korang nampak tak brand Apple tu sendiri macam mana Tim Cook boleh bawa dan juga boleh konsisten, yang brand Apple ni ada standard yang tersendiri. So, orang bukan hanya beli sebabkan device, but orang beli disebabkan oleh brand. But now, aku rasa zaman dah berubah sebab jenama phone Android pun dah keluarkan harga yang lebih kurang macam iPhone, dan standard quality pun mungkin better daripada iPhone. Design pun lebih nampak unik dan juga berinovasi macam folding phone apa semua kan. So zaman tu memang berubah. Masa 2013-14 tu mungkin kita nampak iPhone ni wow inovasi apa semua kan. But now lebih kepada inovasi lah kot. Dan masuk 2015, masa tu zaman iPhone 6s, dan ada juga peminat Apple yang marah kenapa diorang masih kekalkan rekaan yang sama, tak ada apa-apa perubahan, dan tulis S je dekat bahagian panel belakang tu kan, untuk membezakan bahawa model 6 dan juga 6S. Dan aku faham kenapa Apple buat macam tu, sebab diorang nak bagi a better version of iPhone 6. So 6S is better version lah sebab dia dah improve body yang lebih tahan, dan juga ada improvement pada bahagian screen display dia lah. Masa tu juga tak silap aku ada features apa aku lupa, macam Force Touch ke 3D Touch kan, yang memang memberikan satu pengalaman baru jugalah buat pengguna iPhone. Dan lepas tu Apple perkenalkan iPhone 7. So iPhone 7 antara model yang aku rasa wow juga tau dekat Malaysia, sebab aku ingat lagi masa zaman iPhone 7 dikeluarkan, ada penjual daripada Malaysia yang bawa masuk daripada Singapura ke Malaysia, jual harga almost RM10,000 masa tu, dan orang masih beli tau. And warna yang diorang nak beli tu adalah warna jet black, dan warna jet black masa tu memang very hype gila kot, sebab dalam gambar, video komersial tu semua, warna jet black tu je warna yang paling mengiurkan dekat mata kita kan. Memang very eye pleasing lah komersial video daripada Apple. Tapi surprisingly, bila dah gunakan, aku rasa macam sangat kecewa lah dengan material quality untuk warna jet black masa iPhone 7 dan juga 7 Plus. Sebab dia punya quality tu teruk gila kot. Mudah calar walaupun gunakan casing, dan aku tak tahu kenapa Apple pilih untuk gunakan material tu. Mungkin juga disebabkan oleh diorang nak dapatkan color tu, so diorang kena gunakan material macam tu. So instead of jet black, ramai bertukar kepada warna rose gold dan juga warna matte black lah. Much better in terms of dia punya quality dan juga material. Tapi still ada juga seperti isu tau untuk material. Kalau matte black tu sebab dia warna terkopak apa semua kan. Seingat aku ada juga tau Apple keluarkan red product untuk iPhone 7 dan juga 7 Plus. Itu pun warna yang popular juga masa zaman dia. iPhone 8 series dan juga iPhone 10 sempena anniversary 10 tahun Apple. So masa tu juga iPhone 10 mendapat satu sambutan yang sangat-sangat meriah lah di kalangan peminat Apple, khususnya sebab itu adalah rekaan baru untuk iPhone yang memang jauh beza daripada iPhone 7 series, 6 series, 8 series. Dan masa tu juga Apple lambatkan sikit lah penjualan untuk iPhone 10. Diorang launch sekali dengan iPhone 8 series, tapi diorang lambatkan sikit penjualan. So orang beli iPhone 8 dan juga 8 Plus dulu. Mungkin sebab kalau diorang keluarkan sekali 3 model, orang akan beli iPhone 10 lah. Orang takkan beli iPhone 8 ataupun 8 Plus. So that's why diorang jual dulu 8 dan juga 8 Plus, dan lepas beberapa bulan baru diorang jual iPhone 10 lah. iPhone 10 memang wow masa tu, sebab this is the first iPhone yang menggunakan panel jenis OLED.
Dan first iPhone yang menggunakan display baru iaitu notch, dah tak ada bezel yang tebal, dan first iPhone yang tak ada home button. So dia full display dengan notch yang very iconic dan rounded, body lebih kurang macam iPhone 8 lagi. Lepas tu kamera trifid light yang very iconic. So bercakap pasal kamera trifid light ataupun design iPhone ni, korang semua tahu kan, masa era iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10, itu adalah era di mana pengeluar jenama smartphone macam daripada Android banyak cuba untuk tiru Apple tau, dari segi fundamental design tu sendiri. Aku rasa yang paling obvious sekali mungkin OnePlus kot. Awal pengeluaran OnePlus dulu, diorang cuba jugalah nak tiru design macam Apple sikit kan. Diorang memang bawa direction OnePlus ni into the community, dan juga OnePlus pun masa tu memang hype jugalah. Dan kita tahu kalpit antara peminat besar Apple, so that's why ada implement sikit lah Apple punya vibes design dekat produk OnePlus. So mengenai design ni bagi aku subjektif, sebab ada juga kadang-kadang design yang bukannya Apple buat dulu tapi jenama lain buat dulu, tapi Apple hypekan benda tu. Misalnya macam design iPhone 6 asalnya aku nampak design tu pernah digunakan oleh HTC. So bila aku nampak HTC gunakan design macam ni, tiba-tiba Apple keluarkan iPhone 6, aku nampak wow, ni macam HTC sikit sebab band antena color tu kan macam HTC sikit. But Apple lebih famous lah daripada HTC kan. Dan aku antara pengguna setia HTC jugalah, HTC One M7 dan juga One M8 dengan dia punya boom sound, beats apa semua kan. So best lah zaman HTC dulu. Memang aku rasa rugi kenapa HTC tak kekalkan momentum diorang. Mungkin juga peredaran masa kehendak dan juga internal problem dengan syarikat diorang. So kita pun tak tahu the exact isu apa. Berbalik pada iPhone 10 masa 2017, dan ramai juga expect yang perubahan rekaan tu akan lebih wow daripada iPhone 10. Tapi aku rasa iPhone 10 tu adalah complete design lah, yang lebih nampak kemas sikit, tak nampak terlalu macam prototype sangat. Sebab masa zaman tu juga ada leaks tau daripada pekerja Apple, engineer Apple tak silap aku, anak dia gunakan iPhone dekat dalam Apple Campus, buat vlog, upload dalam YouTube before launch. Korang bayangkan guna iPhone 10, lepas tu buat vlog and then record, masuk dalam YouTube, then end up ramai lah tengok, dah tahu dah design, okay inilah iPhone 10. So tak silap aku, pekerja Apple tu dia berhentikan, dan memang ada lah tindakan undang-undang kot, aku tak pasti. Itu antara leaks yang paling kelakar lah aku rasa sepanjang pengeluaran iPhone. Sebab before tu tak banyak leaks yang kita tahu sangat tentang iPhone ni. Mungkin ada tapi tak berapa accurate macam sekarang ni. Aku rasa sejak iPhone 10 sampailah sekarang ni banyak leaks yang dah mula macam almost accurate lah. Aku pun pernah kongsikan sebelum ni. Banyak juga tahu benda-benda yang aku rasa macam wow, mana diorang dapat lah information ni semua tentang iPhone kan. Yes, walaupun zaman 2017 tu adalah zaman kegemilangan untuk Apple juga dengan iPhone 10 diorang, tapi still ada kontroversi tentang diorang punya overheat, screen display ada line warna hijau tu. So banyak juga isu, dan tak silap aku memang Apple ada fix jugalah after that. Dan ada juga program recall tau untuk iPhone 10 masa zaman tu. And next tahun 2018 diorang perkenalkan iPhone XS ataupun iPhone XS. It was a complete version of iPhone 10 lah sebenarnya. Dia bukannya model baru sangat, lebih kepada a better version untuk iPhone 10. Sebab diorang dah fix everything yang orang complain pasal iPhone 10. First pasal battery pun ada improve. Second pasal overheat ada improve. Dan third adalah pasal dia punya screen display ada improvement. So aku rasa iPhone XS dan juga XS Max antara iPhone yang tak banyak isu. So aku nampak dia punya jumping untuk problem untuk every model tu. Macam okay, model iPhone 7 tak ada isu, iPhone 8 ataupun iPhone 10 ni ada isu, iPhone XS tak ada isu. Tiba iPhone 11 keluar, masa zaman 2019 tu ada jugalah isu untuk yang base model iaitu iPhone 11 tentang dia punya Ghost Touch, dan memang Apple juga ada buat program recall. So diorang perkenalkan iPhone 11 Pro dan juga 11 Pro Max sekali. Dan masa tahun tu juga ramai yang macam happy lah, sebab kali pertama Apple perkenalkan features yang ramai minta iaitu night mode. iPhone 11 Pro juga adalah iPhone pertama yang menggunakan setup triple camera dengan telefoto dan juga ultra wide. Ramai juga komplain masa tu sebab phone Android dah step up the game. Diorang dah mula perkenalkan features yang dah lama ada pada phone tapi Apple tak buat lagi. So mungkin dengan adanya konsep demand dan supply ni, itu yang mengekalkan momentum iPhone kot. So bila diorang lambatkan sikit pengeluaran features yang sepatutnya kena ada,
So bila peminat iPhone ni demand nak, so dorang delay sikit untuk bagi benda tu. So bila dah ada, wow. So diorang stop kejap, hold kejap, nak, lepas tu diorang keluarkan. Wow, macam tu kan. So ini just pendapat aku sajalah. Mungkin pendapat korang berbeza, tapi that's how aku nampak permainan macam mana Apple keluarkan iPhone lah. So kalau peminat Android ataupun jenama-jenama lain mungkin rasa macam apa benda lah korang beli iPhone mahal tapi tak ada apa yang kita nak biasa guna ni kan. Bagi aku sendiri pun aku rasa nonsense juga actually bila Apple dah jual dengan harga premium tapi tak bagi features yang sepatutnya kena ada dengan harga macam tu. So ada benda yang aku rasa sepatutnya kita kena lebih realistik lah. Tapi depends pada pendapat masing-masing dan juga keperluan. So kadang-kadang orang beli produk ni sebab dia rasa keperluan dia dah cukup untuk smartphone tu dan dia beli benda tu. So aku respect every opinion dan juga pilihan korang semua. Next, iPhone 12 series. Dan iPhone 12 series adalah antara model yang aku rasa best juga masa tu sebab kali pertama Apple perkenalkan model mini. Dan model mini ni adalah model yang aku suka sebenarnya, tapi dalam masa yang sama pada zaman tu orang dah mula ramai gunakan size screen yang besar. So orang yang nakkan size screen kecil ni tak ramai, tapi ada. So mini is one of the model yang aku suka. Cuma aku dah biasa dengan phone screen besar. So bila nak downgrade tu, kau kena korbankan ketahanan bateri yang kurang baik dan juga kepuasan screen yang kurang baik. Itu adalah iPhone pertama yang ada 5G. Finally Apple perkenalkan 5G untuk smartphone orang dan boxy design. Yes, Apple kembalikan boxy design masa zaman iPhone 5 dulu. Diorang letakkan implement pada iPhone 12 series dengan warna biru yang very iconic masa tu. So iPhone 12 series antara iPhone yang paling kurang isu lah aku rasa kalau nak kita bandingkan dengan model lain. Misalnya macam next model dia iaitu iPhone 13 series. Yes, ini antara iPhone yang kontroversi juga pada tahun lepas, terutamanya kat Malaysia lah. Dekat negara lain aku tak pasti sebab lepas tahun ada ramai yang menghadapi isu white screen of death, glitch pada display dia bertukar jadi warna hijau ataupun putih lepas tahap penggunaan. But aku tak cerita lagi pasal tu sebab korang boleh tengok video aku tentang tu, aku dah explain panjang gila. iPhone 13 series antara iPhone yang aku suka actually personally sebab dia punya improvement yang besar juga pada setup kamera. And then promotion 120Hz, finally kita dapat refresh rate yang lebih lancar pada display dia sebab 12 Pro Max tak ada benda tu. iPhone 13 series adalah series terakhir diorang yang perkenalkan pilihan model mini lah. Lepas tu untuk iPhone 15 series 2022 finally Apple dah tukar line up untuk iPhone orang. So dah tak ada mini, digantikan dengan model Plus. Dengan adanya model Plus masa tahun tu, ramai juga persoalkan kenapa Apple nak keluarkan model Plus walhal harga dia dah dekat dengan model Pro. So tak ada beza jauh sangat sebab aku rasa model mini tu dah bagus dah Apple buat untuk line up iPhone orang kan. So kenapa wujudnya Plus ni? Ada teori pendapat yang berbeza mengatakan kenapa Apple keluarkan model Plus pada tahun tu dan gantikan model mini. Ada yang cakap sebab diorang nak push model yang biasa tu dan juga model Pro. So instead of Plus, diorang nak push penjualan untuk model yang Pro. Dan ada juga teori yang berpendapat bahawa model mini dah tak apa nak laku sangat sebab kita dah ke arah size phone yang besar-besar. Size phone compact ni dah kurang peminat dia. So that's why ada pendapat-pendapat yang berbeza lah. Tapi pendapat aku mungkin lebih kepada peredaran masa dan juga zaman orang dah nakkan sebuah phone yang besar. Dia okey kalau harga untuk Plus tu sama dengan model yang biasa dan juga untuk model yang biasa iaitu iPhone 14 sama dengan versi mini yang sebelumnya. Itu okey lah. Tapi bila Apple perkenalkan harga untuk 14 sama dengan 13 ataupun naik sikit, untuk Plus lagi mahal daripada harga 14 yang biasa tu ataupun hampir dengan model Pro. Okey, kenapa Apple buat macam ni dengan perubahan yang very minimal, tak ada perubahan ketara sangat untuk design, features apa semua. That's why aku gelar 14 Plus adalah the worst iPhone ever yang pernah Apple perkenalkan. Sama juga dengan iPhone SE yang latest saya tu kan. The worst iPhone ever lah untuk teknologi macam tu dengan harga dan juga tahun yang salah dikeluarkan. Satu lagi turning point yang membuatkan iPhone 14 series ni popular masa tahun tu adalah features Dynamic Island Display. Aku rasa sepanjang pengeluaran iPhone ni, bila diorang buat perubahan yang unik dan juga ketara pada rekaan, mesti akan macam cipta satu hype dan juga orang akan mula perli lah lagi daripada pembenci iPhone ni sendiri lah. So masa zaman iPhone 11 series, orang buat gambar macam
periuk dan juga tempat masak tu kan. So orang letak kuali lah atas lens kamera untuk iPhone 11 Pro tu. And then untuk notch pula ada juga yang beli. So banyaklah benda-benda yang macam aku rasa lawak juga, dan benda ni fun lah untuk kita nak tengok dan juga enjoy lah. Side joke yang membuatkan jenama iPhone ni lebih hype lagi lah. Misalnya macam dari Mi Island display ni, pelik sangat design dia dengan size pil yang besar macam tu. So dia sangat berbeza lah daripada notch display yang kita pernah nampak sebelum ni. Tapi sekarang ni korang nampak ramai yang dah cuba adapt dengan pembaharuan untuk Dynamic Island Display. Even aku dulu masa awal gunakan pun aku rasa macam ragu-ragu dengan pembaharuan untuk display pada iPhone. Aku rasa macam satu gangguan yang very obvious pada Dynamic Island Display tu masa korang tengah tengok video ataupun main game tau. Sebab dia macam tak kena kedudukan dia kat situ. Terlalu besar untuk kita nak tengok display dia. Tapi sekarang ni aku rasa dah lebih adapt dengan pembaharuan tu. Now paling latest sekali adalah iPhone 15 series, dan finally kita dapat material body baru dengan shape yang lebih refine lagi, iaitu lebih rounded, lebih sedap, dan dia gunakan brush finishing, bukan lagi glossy apa semua. So ada body titanium pada iPhone yang jauh lebih ringan daripada iPhone yang sebelumnya. So memang rasa ringan dia tau. Dan aku rasa ini antara model yang aku paling suka sekali lah sepanjang line up untuk daripada iPhone 11 series sampailah 15 series. Antara iPhone dengan rekaannya hampir sama kan, daripada 11, 12, 13, 14, 15. 5 model dengan rekaan yang hampir sama tau. Masa aku bonggol kamera tu lah. So aku tak pasti berapa lama Apple akan kekalkan konsep bonggol kamera yang sama untuk iPhone. Mungkin juga Apple akan letakkan pembaharuan dan juga perubahan rekaan yang lebih ketara untuk model iPhone 16 series diorang nanti. So kita just tunggu dan lihat apa benda yang Apple akan buat dengan rekaan baru pada iPhone 16 series. Sebab aku rasa ini rekaan dan juga build quality dia yang paling top sekali lah untuk iPhone kan. So lepas ni kalau diorang kekalkan dengan momentum macam ni, aku rasa macam dia akan drop sikit lah. Sebab orang dah mula bosan. Tapi aku rasa walaupun orang bosan, orang still akan beli tau. Sebab dia adalah iPhone. Benda ni jatuh-jatuh pula. Ya, aku letak balik. Satu perkara lagi adalah perubahan dari segi dia punya penggunaan chip SoC ni pada iPhone. So aku nampak sekarang ni Apple dah ke arah macam lebih mendalam untuk membuat gaming, kelainan yang Apple cuba letakkan pada smartphone orang, dan mungkin juga kita akan nampak dalam masa kehadapan benda tu akan lebih optimize dengan mobile phone, bermakna mungkin korang boleh main game PC yang very advanced AAA game pada sebuah mobile phone, dan benda tu akan menjadi kenyataan. Yes, benda tu dah boleh sekarang ni, cumanya ada limitation. So mungkin dalam masa kehadapan kita akan nampak limitation tu akan dibuang dan kita akan boleh main game PC dekat sebuah smartphone. Kita tak tahu masa depan macam mana sebab anything can happen. So dulu kita anggap bahawa RAM 2GB, 3GB tu dah cukup besar. Wow, sekarang ni 4GB tu sangat-sangat sikit dan minimum kena ada 6 ke 8GB. 8GB tu pun dah memang itu typical gig untuk smartphone. So orang dah ke arah 16GB, 24GB pun ada. Even dulu kita nampak yang 16GB ROM pada storage phone pun dah secukup. 32GB, 64GB pun dah besar. But now, kita perlukan at least 128 ke 256 paling minimum sekali untuk sebuah smartphone. So, peredaran zaman dan keperluan kita terhadap teknologi tu semakin lama semakin kehausan. So, bila kita dah capai that level, kita nak lagi. Dan itulah inovasi dan juga teknologi yang diorang feed kita untuk kita gunakan. Korang fahamkan apa yang aku maksudkan? So, mungkin aku ada pendapat berbeza tapi mungkin juga korang ada pendapat berbeza. Dan ya, itu saja sedikit aku punya bebelan tentang sepanjang 17 tahun Apple perkenalkan iPhone. Sejak daripada zaman Steve Jobs, iPhone first generation sampailah iPhone 4S, sampailah iPhone 15 series zaman Tim Cook pula, dengan peredaran era yang berbeza. Sekarang ni kita lebih kepada era social media. Setiap zaman tu ada dia punya keperluan dan juga kelainan yang tersendiri yang aku rasa untuk aku secara peribadi aku nak adapt. Aku tak nak rasa ketinggalan dengan perubahan zaman sebab kalau kita makin berusia mungkin kita rasa ada benda yang kita tak perlu, tapi aku rasa aku nak kena adapt dengan semua benda yang ada aku nampak depan mata sekarang ni. Yes, aku take it as a positive way, bukannya benda-benda negatif aku nak serap, bukan. Sebab aku rasa penting untuk macam aku sebagai content creator nak cipta content, aku nak kena tahulah keperluan orang sekarang ni macam mana. So aku tak nak rasa macam ada FOMO lah, fear of missing out kan. So untuk content creator macam aku memang kena adapt lah dengan semua zaman yang berbeza tu. So that's why sekarang ni zaman TikTok, zaman Facebook, Instagram dan juga X. Nama X lah sekarang, bukannya Twitter kan. So aku tak nak jadi macam BlackBerry ataupun Nokia, ada ego dan juga tak nak adapt dengan perubahan zaman yang baru. Turn out diorang
memang tak relevan dah sekarang ni. Jenama Apple daripada US, Samsung daripada Korea dan juga banyak lagi jenama-jenama hebat daripada China, misalnya macam Oppo, Vivo, OnePlus yang mula mendominasi market industri smartphone dan juga teknologi sekarang ni. So that's why aku dapat belajar banyak lah daripada previous history tentang teknologi company, tentang macam mana dia orang buat smartphone, tentang macam mana dia orang struggle nak adapt dengan zaman yang berbeza-beza. Sebab kita tahu zaman dulu famous dengan Nokia, Sony, and then Motorola, even LG pun famous juga dulu. Korang nampak LG jadi apa sekarang ni, dah tak buat mobile phone, focus on fully AIoT, barang-barang rumah, TV, mesin basuh apa semua kan. So that's why struggle lah actually untuk persaingan smartphone sekarang ni. Tapi aku impress dan aku kagum dengan Samsung. Masih relevan, jenama OG yang paling lama dalam market ataupun industri smartphone. Sony pun struggle juga aku nampak, sebab Sony antara jenama OG yang masih keluarkan smartphone tapi dia punya demand tu tak macam dulu lah. Tak macam zaman Walkman, tak macam zaman apa lagi, Cybershot. Aku rasa zaman Cybershot, Walkman apa semua tu adalah zaman kegemilangan Sony Ericsson lah. Sony Ericsson, bukannya Sony saja tau. Aku rasa bersyukur gila kot sebab aku berada dekat kebanyakan zaman tu dan aku merasa semua era tu. Maksud aku adalah era zaman kemuncak mobile phone, era diorang gunakan phone yang besar gila tu, yang macam batu tu letak kat sini. Dan tapi aku tak berasa lah era zaman phone yang pusing-pusing tu, itu bukan zaman aku. Itu aku rasa lagi lama, zaman 50-60an kot. Era aku sejak daripada phone yang tebal yang ada antena panjang, itu era zaman aku kecil dulu lah. Apple baru nak bangkit, zaman BlackBerry struggle. Memang aku rasa hebat lah bila nampak Samsung still teguh dengan dia punya brand dan juga smartphone. So aku rasa itu saja antara sedikit sebanyak bebelan aku yang agak panjang tentang sejarah iPhone sepanjang 17 tahun ni. Korang ingat lagi tak, kalau korang pernah gunakan iPhone, apakah iPhone pertama yang korang pernah gunakan dulu, dan juga korang punya pengalaman, momen-momen yang best dengan iPhone korang dulu ataupun momen yang tak best. Seingat aku, iPhone pertama aku adalah iPhone 5S. Masa tu 2014 ke 15 aku beli, lepas saja beberapa tahun. Dan masa tu juga zaman set refurbish kat Malaysia kan, memang murah lah. Orang cakap original iPhone kan. So aku tertipu juga tau dengan refurbish tu. So itu antara momen yang aku ingat. Dan bila guna, aku rasa macam pelik UI dia, sebab aku adalah pengguna setia OnePlus dan juga HTC masa tu. So bila guna iPhone, aku rasa macam tak ngam. So aku jual balik iPhone tu, aku beli OnePlus One. So memang zaman tu adalah zaman yang wow lah pasal iPhone kat Malaysia kan. Set refurbish, iPhone 5 lu banyak gila, bersepah-sepah kot. Murah daripada harga original kan. Mungkin juga antara korang semua yang pernah gunakan iPhone first generation ni, korang ada pengalaman tak ataupun momen yang best dengan iPhone first ni? So itu saja. Terima kasih kerana menonton, dan aku appreciate untuk korang semua yang support Fast daripada dulu sampai sekarang ni. Dan terima kasih juga untuk korang yang tonton video ni sampai habis. Aku tak pasti berapa minit video ni akan jadi lepas aku cut, tapi dia akan panjang. Dan itu saja. Kalau korang ada pendapat ataupun komen-komen, just tinggalkan saja kat bawah ni. Jangan lupa untuk like video ni, share, subscribe dan follow semua social media platform Fast. Okay? Assalamualaikum. Bye.